Quran ni takdir Tuhan mari dengan bahasa Arab. Itu jadi istimewanya bahasa Arab dan bangsa Arab. Jadi nak ambak keistimewaan ni, Quran ni turun dalam bahasa Arab, lebih mulia kalaulah kita boleh belajar dan faham bahasa Arab. Tetapi tidak bermakna kalau kita tidak faham dan tak boleh menguasai Arab, kita tak boleh menguasai Al-Quran dan tidak faham ilmu Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri ilmu pada seseorang kerana dia interaksi, dia bersama dengan Al-Quran, dia boleh memahami asrar. Asrar ni makna rahsia-rahsia Allah. Kerana dia interaksi dengan Allah, dia berjinak dengan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala buka kepada dia pintu-pintu kerahsiaan. Dia memahami rahsia-rahsia langit dan bumi, dan dia memahami rahsia-rahsia Allah walaupun tak boleh sepatah pun bahasa Arab. Ini berlaku. Allah Ta'ala bagi pintu ilmu-ilmu. Allah Ta'ala sebut mafatihul ghaib indallah, pintu-pintu ghaib yang ada di sisi dia, dia bagi kepada hamba-hamba yang dia nak bagi. Tidak tertakluk kepada orang yang dapat menguasai bahasa Arab. Ramai orang kerti bahasa Arab tapi tak faham Al-Quran. Betul tak? Ramai orang Arab tak semaya baik, tak jejak dengan Al-Quran, tak rasa gementar hati membaca Al-Quran. Bapa? Tidak jejak. Ini menunjukkan bahawa Quran ini kitabun ilahi. Quran ini kitab ketuhanan. Baik. Cuma kelebihan apabila seseorang itu menguasai Arab, sudah tentu lebih daripada orang yang tak kerti Arab, sebab Al-Quran itu bahasa Arab. Itu saja. Walaysa li Muhammadin minhu illa qira'atuhu wa hifdhuhu hatta la yansa. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, Nabi Muhammad ni tidak lain melainkan orang yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran sehingga dia tidak lupa. Setiap Al-Quran, satu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad, pada dada dia, dia hafal. Sanuqri'uka fala tansa, surah Wadduha. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan baca kepada engkau Muhammad, fala tansa, kamu tidak akan lupa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Hei Muhammad, tak usah duk nyusah gerak-gerak mulut kamu nak hafal Quran takut lupa. Tak usah duk gaduh, tak usah duk gopoh, kata Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kerja kami ialah himpunkan Al-Quran wa qur'anah, dan bacakan. Ayat ni juga menjadi ayat penawar kepada budak-budak yang nak hafal Quran. Ambil ayat ni, surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ayat ni bagi anak-anak pelajar-pelajar yang masuk sekolah tahfiz, di antara ayat alat untuk mudah mengapa. Ayat ni lah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sebab munasabah nuzulnya kerana turun ketika Allah Ta'ala tengok Nabi rusing turun ayat Quran, takut lupa daripada ingatan. Allah Ta'ala sebut pada Nabi, mu tak usah sungguh gerak mulut mu komik-komik ngapa Quran takut lupa, kerana aku jamin Quran ni turun dan aku sendiri menghimpun dan membacakan Al-Quran. Baca masuk dalam hatimu, mu tidak akan lupa sampai bila-bila. Ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Baik. Wa qad kana min muhimmati Rasul sallallahu alaihi wasallam tilawati ayatillahi 'ala nas, dan menjadi tugas kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas utama lepas pada turun ayat Al-Quranul Karim, tugas Nabi ialah membaca ayat-ayat Allah kepada manusia. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutuskan di kalangan para ummi, orang Arab Badui yang tidak tahu membaca dan menulis. Allah Ta'ala, dialah Allah yang mengutuskan di kalangan puak-puak Arab Badui ini ummi rasulan, seorang rasul. Nabi siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo kerja nabinya? Yatlu alaihi, membaca ke atas mereka ayatihi, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah, menyucikan jiwa raga perangai-perangai mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar mereka akan kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan kebijaksanaan. Ini peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sebut peranan Nabi, dia juga adalah peranan orang yang mewarisi Nabi. Siapa dia yang mewarisi Nabi? Siapa dia? Kita maulah. Mewarisi kerja Nabi ialah membaca ayat Allah, melakukan tazkiyah, membersihkan perangai-perangai yang tidak baik dalam hati kita dan dalam hati masyarakat kita, dan mengajar mereka dengan kitab dan hikmah. Kitab Allah dan hikmah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hamba rasa apa yang dapat kita baca. Kemudian selagi
Peranan Nabi SAW lepas pada diterima ayat ni, tablighuhu ilan nas. Tabligh ni menyampaikan ayat Quran kepada manusia. Sebab itulah apabila sebut tabligh, kita kena faham benda ni sangat luas. Tabligh satu daripada sifat-sifat Nabi. Tabligh amanah sidik, amanah tabligh fatanah. Pak ni sifat dirumuskan. Sebenarnya sifat Nabi khisalin nubuwah sangat luas. Cuma apabila sebut tabligh, di antara sifat yang dikhususkan dalam beberapa ayat Quran, antaranya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Wahai rasul, yakni Muhammad, balligh ma unzila ilaika. Mu kena tabligh apa yang disampaikan, diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau. Wa illam taf'al, kalaulah mu tak buat, fama ballaghta risalatah, sah mu tak sampai risalah aku. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah pelihara kamu daripada manusia. Jadi tabligh ialah menyampaikan seluruh kandungan Al-Quran Al-Karim. Kalau sebut tabligh, jangan nampak skop yang kecil. Tabligh lah tabligh. Tak. Tabligh ni makna menyampaikan risalah Allah, risalah samawi, dustur ilahi, perlembagaan Allah kepada seluruh manusia. Apabila sebut tabligh, menggambarkan menyampaikan risalah Islam yang sangat syumul, yang kena setuh semua dalam urusan kehidupan manusia. Kalau sebut tabligh benda tu kecil ya, semaya saja tak jadi. Tabligh ni keseluruhan syariat Allah Subhanahu taala. Sebab ayat tabligh ni Allah Taala sebut balligh ma unzila ilaika. Hei Rasulullah, mu kena sapa apa yang diturunkan kepada engkau. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi ni, daripada Nabi di Mekah 13 tahun sampai ke 10 tahun Madinah, semua persoalan kehidupan Nabi dan kehidupan manusia sejagatnya diajar dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi besarlah peranan kita, besarlah peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengubah kemanusiaan manusia dalam hidup pentas atas muka bumi ini. Jadi kita orang meneruskan kerja-kerja Nabi ini, kerja tabligh yang sangat besar, kerja membawa risalah Allah yang sejagat, yang menyeluruh ini kepada seluruh manusia. Jadi tuan-tuan yang dihormati lagi dikasihi, sedikit apa yang dibaca yang berkaitan dengan buku yang ditulis oleh Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana kita interaksi, kita berjinuk dengan Al-Quran, dan kita semakin hari semakin dekat dengan bulan Ramadan yang bulan diturunkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sebagai sentuhan kepada kita untuk semangat membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran, berjuang untuk menegakkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dan meletakkan Al-Quran berada di tempatnya adalah suatu keadilan. Tapi Al-Quran tidak berada di tempatnya adalah suatu kezaliman. Zalim apabila kita tidak meletak Al-Quran di tempatnya. Zalim apabila kita tidak memperjuangkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita kembali kepada Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya dan dustur dalam kehidupan kita. Itu wallahu a'lam.